perkenan kepada pindaan yang melibatkan perkara-perkara tadi. Senang ke? Tentulah susah, bukan? Takkan raja-raja nak kata ataupun setuju kita nak hapuskan institusi beraja. Tak logik, bukan? Sebab itu betul apa yang disebut oleh Datuk Seri Najib sendiri sebelum ini. Cuma tahun ini tak tahu, mungkin takut sangat agaknya. Dia kata kalau Pakatan Rakyat Memerintah hancur, habis Melayu, habis Islam. Jadi ini satu jenis flip flop orang putih kata. Di sini tak tahu apa kata. Di Kelantan kata kluk-klek. Jadi saya nak jelaskan pada malam ini, mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang tertinggi kita, itu tak boleh berlaku. Maknanya siapa pun jadi Perdana Menteri, siapa pun jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib ke, Datuk Seri Anwar ke, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi ke, saudara yang berhormat Lim Guan Eng ke, benda tu tak boleh dipindah. Sebab tu saya pernah kata, lebih baik ada Perdana Menteri Cina, bukan Melayu, bukan Islam, yang ikut undang-undang, daripada ada Perdana Menteri Melayu, Islam yang langgar undang-undang. Saya nak tanya, siapa yang potong geran ataupun per kapita sekolah agama rakyat? Itu tahun 2000 ya, oleh Yang Amat Berhormat ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dia yang memberhentikan bantuan per kapita untuk sekolah agama rakyat. Itu fakta. Beliau juga yang membuat PPSMI, ya, pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, yang juga bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Mengapa? Ada orang tanya, kenapa PPSMI ini menyalahi perlembagaan? Saya kata, perlembagaan kata di bawah perkara 152, setiap urusan resmi kerajaan, urusan awam, mestilah dilakukan dalam bahasa Melayu. Jadi bila mengajar matematik dan sains yang sudah puluhan tahun dibuat dalam bahasa Melayu, kemudian tahun 2000 dibuat dalam bahasa Inggeris, itu menyalahi perlembagaan. Walaupun Mahkamah Tinggi kata okey. Tuan-tuan tahu mahkamah kita kan? Sebab itu apa yang berlaku di Perak itu, speaker pun boleh diusung keluar pada Dewan. Jadi saya memulakan tadi bercakap mengenai Perlembagaan Negeri Terengganu. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah bahawa sesiapa yang memerintah negara ini kena ikut manual ini. Kalau tuan-tuan beli kereta, beli komputer riba, beli kipas, kena tengok buku juga kan, ada manual dia, buku panduan. Ini yang berlaku sekarang ni, ya. Kes lembu lah, kes cincin barangkali kan, macam-macam lagi. Berlaku oleh kerana driver ini, pemandu ini tak tengok manual, tak tengok buku, dia main hentam je. Ini macam driver mabuk. Macam driver mabuk. Jadi tuan-tuan sebagai penumpang, yang macam bas, naik bas, tuan-tuan sebagai penumpang, tuan-tuan berhak meminta supaya pemandu ini diganti. Sebab kalau tidak, kalau tak diganti pemandu ini, rosak je dia. Bankrupt negara kita, macam-macam boleh jadi. Tadi kita dah sebutkan bagaimana laporan audit yang sepatutnya dihantar terus kepada Yang Tuan Agong itu dihantar kepada kabinet. Patutlah dia tak keluar. Rupanya selepas itu kita tengok antara itulah kes lembu yang bernilai 250 juta yang sepatutnya untuk rakyat biasa diberi kepada menteri dan anak beranak dia. Ya. Saya agak tahun ini atau mungkin tahun depan, ya, isu lembu ini akan jadi isu panas seperti juga isu Allahyarham Datuk Zakaria Madrus yang membina istana di tengah-tengah Bandar Kelang yang menyebabkan Selangor jatuh oleh kerana isu itu antara lain, selain pada isu-isu yang lain, ya, yang menyebabkan bekas menteri besar ketika itu, saya difahamkan, menangis satu malam tak nak keluar bilik. Dia tak sangka, dia terkejut Selangor boleh kalah, ya.
Jadi ini yang tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pengajaran kepada kita, bahawa dalam dunia demokrasi ini tak ada yang mustahil, tak ada yang tak boleh berlaku. Dan mereka sebenarnya terah pun saya fikir memandang rendah atau meremehkan keupayaan dan keberanian rakyat untuk berubah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu perkara yang saya fikir kita perlu ingat, bahawa tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kuasa, mempunyai upaya untuk berubah, untuk menentukan nasib tuan-tuan sendiri, untuk menentukan nasib anak cucu tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Dan Negeri Terengganu ini sudah menunjukkan beberapa kali, ya, tahun 59 kali pertama pilihan raya negeri diadakan selepas merdeka, Terengganu memilih kerajaan yang berbeza dengan kerajaan pusat. Kemudian tahun 99, 40 tahun kemudian, Terengganu juga menunjukkan kemampuannya untuk berubah. Dan saya yakin insya-Allah kali ini dengan tekad tuan-tuan, dengan kesungguhan tuan-tuan, dengan keyakinan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh juga berubah kali ini kalau PRU ke-13 diadakan. Boleh kan? Ya, alhamdulillah. Insya-Allah kita cuba supaya bukan saja kali ini, bukan saja di Kepulauan Terengganu, tetapi juga di Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita membaca dalam media, ya, bagaimana negara kita turun lagi dalam ranking rasuah dunia. Ini satu perkara yang saya fikir